Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan, setelah beberapa ketika sebelum ini, kita ada mendengar berkaitan dengan isu tahanan rumah. Isu tahanan rumah. Bila kita dengar berkaitan isu tahanan rumah ini, kita ingatlah Najib Razak yang melibatkan Tita Edendum sebelum ini. Tapi saya tak nak bahas tentang Tita Edendum. Saya juga tak nak bahas bila Najib nak jadi tahanan rumah. Tapi saudara-saudara, ini satu pengakuan, satu berita yang bertajuk Menteri boleh isytihar sebarang tempat sebagai penjara, termasuk rumah. Tahanan rumah boleh dilaksanakan di Malaysia tanpa memerlukan undang-undang baharu. Menteri Undang-Undang Azalina Othman berkata, menurut Pejabat Peguam Negara, Akta Penjara memberi kuasa kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengisytiharkan mana-mana rumah, bangunan atau tempat sebagai penjara. Dengan kata lain, Menteri mempunyai kuasa untuk mengisytiharkan suatu rumah sebagai tempat yang sah untuk menahan banduan tertakluk kepada peruntukan bawah Akta Penjara 1995. Katanya, jawatan Menteri Dalam Negeri kini disandang oleh Saifuddin Nasution. Saudara-saudara, sebelum kita teruskan, dalam video ini saya ada selitkan produk. Anda boleh lihat produk di sini. Ada beberapa produk yang saya sediakan. Anda boleh lihat dan bantulah channel ini untuk berkembang dengan lebih besar lagi, supaya melalui pembelian ini, channel ini akan terus dapat memberikan informasi-informasi berkaitan dengan berkaitan dengan perkembangan terkini isu semasa di Malaysia. Anda boleh lihat produk di sini. Harga sangat berpatutan dan murah. Azalina berkata demikian sebagai jawapan kepada soalan Lim Lip Eng, PH Kepong, yang mahu tahu sama ada Undang-Undang Malaysia membenarkan tahanan rumah, khususnya berkaitan kes Najib Razak. Nah, saudara-saudara, sebelum ini juga kita mendengar ada beberapa nama bekas Perdana Menteri yang terlibat dengan rasuah. Dan yang terbaru pula, nama Perdana Menteri ke-9, Ismail Sabri Yaakob, juga terlibat dengan terlibat dengan satu siasatan yang melibatkan dana RM177 juta. Jadi saudara-saudara, adakah dengan ini mungkinlah, saya tidak harap mana-mana pemimpin ataupun kes berprofil tinggi yang terlibat dengan siasatan hari ini, andai katalah mereka didapati bersalah, andaikah dengan ini mereka juga mempunyai harapan yang cerah untuk mendapat menjadi tahanan di rumah. Mungkin Najib Razak yang terdekatlah untuk menerima keputusan sebagai tahanan di rumah. Itu pun kalau perkara ini boleh diteruskan, yaitu apabila menteri diberikan kuasa, boleh isytihar sebarang tempat sebagai penjara, termasuk rumah, menurut Menteri Undang-Undang Azalina Othman. Saudara-saudara, apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Ini satu kemenangan dan satu kredit baharu untuk Anwar Ibrahim. Pada pandangan saya, ini satu kemenangan besar Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Sebelum ini kita mendengar ada saman fitnah di antara PM dan juga ahli parlimen daripada PAS, yaitu ahli parlimen Kuala Terengganu. Akhirnya perkara ini telah mendapat penyelesaian, ataupun saya boleh katakan win-win situation. Anwar tidak meneruskan saman tersebut dan wakil rakyat PAS pula menarik balik kenyataan tersebut yang melibatkan gaji Anwar RM1 ketika beliau menjadi penasihat ekonomi Selangor. Nah, saudara-saudara, menurut PMO, Anwar tak teruskan sengketa demi semangat Ramadan. Wah, inilah satu kebaikan Anwar. Seorang yang pemaaf, baik hati, dan kita dapat lihat pimpinan Anwar Ibrahim ini mungkin agak berbeza daripada PM sebelum ini. Walaupun kita tahu PM sebelum ini adalah baik, saya boleh katakan PM sebelum ini baik, tapi saya lihat Anwar ini mempunyai aura yang berlainan. Jadi mungkinkah ini menjadi penyebab kepada musuh politik Anwar Ibrahim meroyan lagi? Mungkin ini menjadi petanda bahwa Anwar Ibrahim boleh menang lagi pada PRU 16 nanti.
Saudara-saudara, sebelum saya teruskan di dalam isu ini, dalam berita ini, di sini saya ada sertakan produk. Anda boleh lihat produk mana satu yang sesuai dengan Anda. Sekiranya ngam di hati, bolehlah tekan klik produk tersebut. Boleh order macam biasa, macam dekat Shopee, senang saja. Ini akan membantu saya dan juga membantu untuk kembangkan channel ini. PM Anwar Ibrahim tidak meneruskan persengketaannya dengan ahli Parlimen Kuala Terengganu, Ahmad Amzad Hashim, atas semangat Ramadan. Setiausaha Akbar Kanan PM Tunku Nasrul Abaida berkata, memaafkan itu sama sekali tidak merendahkan darjat manusia, bahkan mengangkat kedudukan hamba di sisi Tuhan. Amalan berpuasa mesti menjentik diri manusia agar kembali kepada fitrah asal. Kejadian termasuk menghidupkan budaya, wacana yang segar dan menolak amalan fitnah memfitnah. Jadi kalau begini saudara-saudara, adakah waktu inilah waktu yang paling sesuai untuk kepimpinan yang memusuhi Anwar, kepimpinan politik yang memusuhi Anwar, yang balik-balik nak tumbangkan Anwar, maki hamun Anwar dan sebagainya? Adakah inilah waktunya mereka untuk berdamai? Sebab saya rasa Anwar tidak masalah untuk berdamai dengan mereka. Persoalannya mereka nakkah tidak berdamai dengan Anwar Ibrahim? Saya tak tahulah siapa, mungkin juga Mahathir, Muhyiddin Yassin, Hadi Awang, Azmin Ali, Hamzah Zainuddin. Saya pun tidak tahulah siapa sebenarnya yang selalu coba untuk jatuhkan Anwar. Kalau Anda tahu, boleh komen di bawah. Menurut Anda, apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Tuan dan puan yang saya hormati, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Setelah kita terima kejutan siasatan yang melibatkan nama Perdana Menteri ke-9, yaitu berkaitan dengan penemuan RM177 juta termasuk wang ringgit dan jongkong emas. Setelah berita ini menjadi satu cerita yang diperkatakan ramai orang, bukan saja penyokong-penyokong UMNO, penyokong Ismail Sabri Yaakob, bahkan seluruh Malaysia sedang bercerita tentang perkara ini. Akhirnya, saudara-saudara, cerita yang paling kita nantikan, respon yang paling kita nantikan adalah tidak lain dan tidak bukan daripada Perdana Menteri sendiri, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita tahu Anwar Ibrahim memang tidak suka apa-apa berkaitan dengan rasuah. Jadi, andai kata kalau Ismail Sabri terlibat dengan rasuah, apa tindakan yang bakal dikenakan Ismail Sabri, Anwar Ibrahim terhadap Ismail Sabri? Saudara-saudara yang saya hormati, ini keputusan terkini Anwar. Anwar nafi siasatan pada Ismail Sabri ada motif politik. Oke, baik saudara-saudara, di sini saya ada selitkan produk. Anda boleh lihat produk ini sangat sesuai untuk lapisan usia, mana-mana lapisan usia, dari muda, average age, dan juga sehingga ketua. Ada beberapa produk yang saya sediakan di sini. Anda boleh lihat mana satu produk yang ngam di hati. Anda boleh klik produk itu dan order macam biasa, macam dekat Shopee. Saudara-saudara, Perdana Menteri Anwar Ibrahim menafikan tanggapan yang mengatakan siasatan ke atas bekas PM Ismail Sabri mempunyai motif politik. Mengulas soalan wartawan yang membangkitkan tanggapan berkenaan, Anwar menyorot mengenai wang ratusan juta yang ditemukan di sebuah rumah. Kalau jumpa beberapa ratus juta ringgit di rumah kamu, tak boleh siasat. Itu yang coba kamu katakan. Kalau macam itu, kamu tak boleh urus kerajaan. Kamu urus kongsi gelap, katanya selepas majlis ramah mesra bersama PM di Parlimen. Anwar kemudian menggesa semua pihak memberi ruang untuk siasatan dijalankan dan menghormati proses undang-undang. Prinsip dia, tata kelola pentadbiran yang baik, siasat tanpa kira siapa. Kalau kata, kenapa tak ada menteri, bagi tahu nama, bagi tahu mana rumah dia simpan duit. Saya tidak halang tindakan diambil, katanya.
Anwar juga mengingatkan semua pihak agar tidak menghukum sebelum proses siasatan selesai. Ismail Sabri dijangka hadir ke Ibu Pejabat SPRM pada Jumaat bagi memberi keterangan berkaitan siasatan kes rasuah dan pengubahan wang haram berhubung perbelanjaan dan perolehan dana bagi tujuan promosi serta publicity program Keluarga Malaysia. Ini susulan serbuan SPRM di sebuah premis dikaitkan dengan pegawai Ismail Sabri yang menemukan wang tunai kira-kira RM170 juta. SPRM telah merakam percakapan 31 individu serta membekukan 13 akaun bank bernilai kira-kira RM2 juta. Berkaitan dengan ini, apa komen Anda?